Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan Allah peluang lagi untuk menyambung tugas kita sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita akan terus menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, mengerjakan apa saja yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Kerana apabila kita menjadi orang yang mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang, kita dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Bila kita bertakwa, barulah Allah bagi jaminan keselamatan hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Tak ada takwa, tak ada jaminan. No guarantee. Ada takwa baru ada jaminan. Boleh jadi selamat, boleh jadi tak selamat. Kalau tak ada takwa. Kalau takwa dijamin. Di dunia pun dijamin oleh Allah Taala. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Itu di dunia. Rezeki orang bertakwa juga dijamin. Selalu dibaca tu imam. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq. Ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Taala, dia akan dapat jalan keluar dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesaikan masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan, Dia tak tahu. Kerana majikannya ialah Allah Ta'ala, bukan makhluk. Ada aja. Dia tak sangka-sangka dari sumber yang dia tak tahu dari mana datang. Itu di dunia ni. Di akhirat pun Allah jamin juga untuk orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada dalam keadaan yang selamat
darjat yang selamat, maqam yang selamat, maqamin amin kata Allah ya. Maqam tu darjat yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga, fi jannatin wa uyun, di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut di syurga, tahu? Fountain. Cantik ke tak fountain tu? Fountain dunia pun cantik, ini ke pula fountain di syurga ya. Sesuatu yang tak pernah kita lihat dengan mata, sesuatu yang tak pernah kita dengar dengan telinga, sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita, itu di syurga ya. Terlintas nak bayang tak boleh. Itu nikmat syurga. Jadi mudah-mudahan ya, kita selamat kerana dijanji oleh Allah SWT. Nak selamat kena jadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa kena buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan selamat kita ya. Alhamdulillah. Allah bagi peluang lagi tu. Hidup kita bagi lagi. Dapat kita meneruskan. Yang pentingnya di akhir hayat kita ni. Ya. Kalau ada dulu-dulu buat kesalahan, kalau ada dulu-dulu buat kesilapan, ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Taubat kepada Allah SWT. Kita taubat. Sebab itu kita mesti bertaubat setiap hari. Nabi yang tak berdosa pun taubat. Ini kepada kita. Siapa tak berdosa angkat tangan? Saya nak ngambur mana kau orang tak berdosa. Jadi semua berdosa. Jadi taubatlah kita. Lepas sembahyang tu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatlah. Karena Allah janjikan untuk keampunan. Allah janjikan keampunan bagi orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Okey. Sudah itu. Panjang benar mukadimahnya. So pagi ni alhamdulillah dapat kita menyambung pengajian kita yang telah terputus. Berapa bulan? Rasanya 4 bulan 5 bulan ya. Bulan 2 akhir saya datang, kalau tak silap saya. Bulan 2, bulan 3 tak datang, bulan 4 tak datang, bulan 5 tak datang, bulan 6 tak datang, bulan 7 tak datang, bulan 8 baru datang. Ada 6 bulan. Setengah tahun dah. Jadi kalau tak silap saya kita masih lagi membicarakan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Taala. Betul tak? Ya. Muka surat 18, betul? Tak salah saya lah. Dah lupa mana ingat. Ya. Yang mana? Wujud qidam baqa yang tu. Yang mana kita dah baca, dah bicarakan tu. Lastnya. Atau rekam boleh? Hantar saya pun kira. Ya. Muka surat 18 ya. Setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu 20 sifat. Yang pertama wujud. Itu dah. Yang kedua qidam. Pun udah. Yang ketiga baqa'un. Udah juga. Nah. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadis. Udah ke belum? Udah tak ada jawab. Udah. Tak ingat juga. Jadi nak baca mana nak baca malam pagi ni? Mukhalafatuhu lil hawadis. Kita ambil situ ya. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadis. Ya, artinya bersalahan Allah Taala bagi segala yang baru. Mana apa bersalahan? Berlainan, tak serupa. Sama ada dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi af'alnya tak serupa. Ya. Selagi boleh kita lihat, selagi boleh kita pegang, selagi boleh kita bayangkan, itu bukan Allah. Allah tu dia tak serupa dengan sesuatu dan sesuatu pun tak serupa dengan dia. Ya, sebab itu jangan menyamakan Allah dengan sesuatu yang baru. Jangan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang baru. Macam patung. Dia kata yang patung tu Tuhan. Ya, berhala tu Tuhan. Lembu tu Tuhan. Pokok besar tu Tuhan. Matahari tu Tuhan. Gajah tu Tuhan. Ada tak orang-orang jenis menyembah itu? Ada. Itu dia memang mereka tu sedang menyengutukan Allah dengan sesuatu yang baru. Ya. Jadi Allah tidak serupa, bukan matahari. Allah bukan bulan. Allah bukan api. Allah bukan cahaya. Allah bukan apa saja. Selagi kita boleh bayangkan itu bukan Allah. Ya? Jangan menyamakan Allah. Siapa menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baru, maka dia tak akan dapat masuk syurga. Kerana dia telah melakukan perkara yang syirik. Ya, melakukan perkara yang syirik. Syirik ni ada 3 jenis. Yang pertama dipanggil syirik jali.
Yang kedua dipanggil syirik khafi. Yang ketiga dipanggil syirik kecil. Dua daripadanya kafir. Yang pertama syirik jali. Syirik yang nyata, syirik yang terang, syirik yang nampak di kita. Ya. Dia nyembah berhala, dia nyembah patung, dia nyembah gajah, dia nyembah lembu. Dia nyembah matahari, dia nyembah api. Itu syirik jali namanya, syirik yang nyata, yang terang ya. Nampak di kita. Itu kafir tu. Nanti di akhirat besok Allah suruh panggil, mana Tuhan yang kamu sembah tu? Mana Tuhan yang kamu sembah? Apa nak bagi dia bukan Tuhan. Ya. Tak bolehlah muncul. Jadi sebab itu dia terus masuk neraka ya. Kenapa Allah janji, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa menyekutukan Allah dengan satu, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Nampak salah? Betul? Ya, mukhalafatul hadis. Salah tak apa. Kita betulkan balik. Ya, ambil pen kan tanda mana tempat berhenti ya. Betul senang. Saya mana nak ingatnya? Baik. Itu syirik jali namanya. Macam orang Jepun tu menyembah matahari. Ya, orang Majusi tu menyembah api. Orang Hindu tu menyembah patung, menyembah berhala. Ya. Orang Buddha tu menyembah apa? Menyembah gambar. Itu semua syirik jali. Syirik yang nyata, yang nampak di kita. Yang kedua syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Itu tak nampak. Kecuali orang-orang yang faham tentang ilmu akidah. Dia tak nampak. Kerana dia sangat tersembunyi. Macam mana sembunyinya? Seperti bulu hitam pada kaki semut yang hitam, di badan semut yang hitam, di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Nampak ke bulunya? Tuan-tuan, ingat betul-betul. Seperti bulu hitam lagi, pada kaki semut yang hitam lagi, di badan semut yang hitam lagi, di atas tunggul yang hitam lagi, di malam yang kelam. Nampak kan? Teruskan bulunya, tunggul pun tak nampak. Itu punya tersembunyi. Kecuali mereka-mereka yang ada ilmu pengetahuan tentang akidah. Maka dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang syirik seperti itu. Ya? Itu kena belajar. Begitu kalau kita baca kitab-kitab akidah yang sebenarnya, dia ada satu bab. Ya? Batasan antara iman dan kufur. Macam mana dia boleh menjadi kafir ya? Itu syirik khafi namanya. Sebab itu tuan-tuan, mana yang pangkat besar-besar tu, kadang-kadang dia jadi pengarah apa ya? Dia meresmikan satu majlis umpamanya, apa katanya? Semua agama adalah baik. Itu syirik tu tau yang tak sedar. Semua agama adalah baik. Syirik tu. Kerana yang baik hanya apa? Hanya Islam saja. Yang lain semua tak baik. Semua agama yang lain tu mensyirikkan Allah Ta'ala. Ya. Kristian mensyirikkan Allah Ta'ala. Mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Tuhan tak ada beranak pula. Yahudi mensyirikkan Allah Ta'ala. Mengatakan Uzair itu juga anak Tuhan. Syirik tu. Sudah menyamakan Islam itu dengan agama Hindu. Menyamakan Islam itu dengan agama Kristian. Menyamakan Islam itu dengan agama Buddha. Itu syirik tu. Syirik yang tak sedar tu. Ini saya ada pernah dengar sendiri tau. Zaman tahun 60-an dululah. Pergi kursus. Kursus dakwah pula tu. Perasmi tu tu. Semua agama adalah baik ni. Mana nak ngabarkan dia? Perasmi saya peserta biasa aja. Macam mana nak ngabarkan? Dia lepas aja dia berceramah, dia balik lah. Ya. Makan lah. Tapi bukan saya makan dekat dengan dia. Mana saya orang bawah, dia orang ada pentas makannya kan. Mana nak ngabarkan? Mujur lah ada satu bengkel. Lepas itu ada bengkel membahaskan ucapan perasmi tadi.
Situlah saya tulis itu. Ucapan perasmi tadi mengatakan semua agama adalah baik, itu perbuatan syirik. Sampai kita boleh dia entahlah. Tak sampai sekurang-kurangnya ada usaha ya. Jadi tuan-tuan yang pangkat besar-besar tu, jangan jadi pengarah-pengarah tu, jaga-jaga. Kata jangan boleh menjadikan syirik. Menyamakan Islam tu dengan Christianity, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam tu dengan Hinduism. Itu semua syirik belaka tu. Yang betul hanya Islam, yang baik hanya Islam. Yang lain tu semua mensyirikkan Allah Taala. Yang mentauhidkan Allah hanya Islam saja. Itu syirik khafi namanya, syirik yang tersembunyi. Yang ketiga namanya syirik kecil. Yang ini tak ada kafir, tapi berdosa besar. Syirik tapi tak ada, bukan kafir lah, berdosa besar. Apa dia? Kata Nabi, yang aku takutkan untuk kamu, lebih aku takut daripada Dajjal, ialah syirik kecil. Lebih aku takut daripada Dajjal, ialah syirik kecil. Dia tanya sahabat, wa man syirkul asghar ya Rasulullah? Sahabat tanya, apa dia yang syirik kecil tu ya Rasulullah? Itu adalah riya. Ar-riya'u, kata jawab Nabi ya. Riya tu rupanya syirik, tapi syirik kecil. Dia tak ada kafir, tapi berdosa besar. Tak benar? Riya tu berdosa besar. Apa riya? Membuat sesuatu atau meninggalkan satu jenis ibadah bukan kerana Allah. Itu namanya riya. Saya pakai sorban ni bukan kerana Allah. Nak nunjuk kepada tuan-tuan. Kalau tak pakai sorban, tak tahu lah dia mana aku ustaz. Itu riya namanya. Kalau tak pakai jubah, tak tahu lah dia mana aku ni ulama. Biar aku berlagak macam ulama. Itu riya namanya. Ya? Ada orang tak nak pakai sorban. Ya. Walaupun ada sorban, tak nak pakai sorban. Kan kata dia aku ustaz pula. Takut ke riya. Orang takutkan riak tu riak itu tuan-tuan ya. Siapa takutkan riak, dia riak. Jadi yang baiknya buat ke tak buat? Buat. Pakai. Tapi buat kerana Allah. Betul ke niat tu? Buat kerana Allah. Apa saja, semayang. Dia tengok orang ramai dia nak semayang sunat. Tak jadi, duduk belai. Orang semua duduk belakang. Dia seorang berdiri. Takut kerana kata dia aku riak pula. Jadi riak lah tu. Itu berdosa besar. Tidak kafir tapi berdosa besar. Ini syirik. Ada 3 jenis syirik. Ada lagi satu. Ini dipertikaikan oleh ulama. Banyak ulama mempertikainya. Iaitu syirik harus katanya. Mana ada syirik harus kata ulama-ulama yang mempertikaikannya. Harus apa katanya? Apa dia harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Itu arti harus. Ya. Mana ada syirik yang harus? Syirik itu mesti berdosa. Syirik itu mesti haram. Kata ulama setengah itu menceritakan. Tapi ada ulama mengatakan ada syirik yang harus. Iaitu dia membuat suatu ibadah atau meninggalkan suatu ibadah kerana hendakkan syurga. Kerana takutkan neraka. Itu syirik itu. Kita semayang tadi kerana hendakkan syurga. Kerana takutkan neraka. Syirik itu. Tapi syirik yang harus. Artinya dia tidak berdosa. Tapi standard ibadah itu standard tadika. Macam tadika. Tahu tadika? Budak tadika. Ada ceklat baru dia nak buat kerja. Kita tak nak. Budak kecil ya. Bagi upah baru dia nak puasa. Kita tak nak puasa. Bagi RM1 baru dia nak semayang. Kita tak nak semayang. Itu macam itulah dia punya nilai. Tapi tak berdosa. Ya. Itu namanya syirik harus. Yang ini dipertikaikan. Tuan-tuan nak terima, nak idak lah ya. Banyak ulama mempertikaikannya. Dan ada juga ulama yang mengkategorikannya itu sebagai syirik yang harus. Itu jenis syirik. Bila syirik jadi kafir lah dia. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita menyengutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Kalau tidak, tak merasa masuk syurga. Kerana dia akan sesat dan sesat yang jauh. Ya. Kesesatan yang amat jauh. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Lagi apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ujung suratul Kahfi ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, nak jumpa dengan Tuhan hanya di syurga saja, lain tak tempat. Itu nak jumpa dengan Tuhan hanya di syurga saja. Lain tak dapat. Di batu tiga ni tak dapat tengok Tuhan. Ada Tuhan tapi tak dapat tengok. Tuhan tak izinkan. Nabi Musa nak tengok Tuhan pun tak dapat. Lan tarani kata Allah, ya. Kamu tak akan dapat melihat aku. Ya. Jadi kalau nak melihat Tuhan hanya di syurga saja. Di syurga besok, nikmat yang paling besar ialah nikmat dapat melihat wajah Allah. Itu nikmat yang paling besar. Dapat melihat wajah Allah. Lebih agung daripada nikmat makan, lebih agung daripada nikmat bidadari, lebih agung daripada nikmat mahligai, lebih agung daripada nikmat kenderaan. Kerana segala-gala itu Allah yang menjadikannya. Tapi paling besar melihat wajah Allah. Ya. Sebab itu orang yang melihat wajah Allah tu mukanya berseri-seri kata Allah, ya. Dalam surah Al-Qiyamah kata, wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Dan kepada Tuhan mereka dan mereka dapat melihat dengan sebenar-benarnya, memerhati benar-benar. Nazirah tu perhati betul-betul, menelik. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalau nak masuk syurga, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya di syurgalah. Artinya siapa nak masuk syurga? Falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Amal soleh itu apa tuan-tuan? Apa amal soleh? Ikut cara Islam baru amal soleh namanya. Semayang ikut cara Islam, puasa ikut cara Islam, berpakaian ikut cara Islam, berjuang ikut perjuangan Islam, akhlak ikut akhlak Islam, pendidikan ikut pendidikan Islam. Ya, lagi apa? Didik keluarga ikut cara Islam. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Faham-faham idak-idak. Tak faham apa tak ngaji orang putih tu. Apa saja nak buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Amal soleh itu apa saja? Ni ikut cara Islam. Makan cara Islam, cari rezeki cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kedua kenara cara Islam. Apa saja, whatever, daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar perkara kena ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Sebab itu tuan-tuan, Allah dah lengkapkan Islam ini. Tak ada apa yang tertinggal dalam Islam. Semua ada. Allah dah lengkapkan Islam. Ya, Allah dah isyar dalam Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Yang Allah reda hanya Islam saja. Kerana Islam itu dah lengkap. Bila dah lengkap, kena amalkan. Esok di akhirat besok, apa nak jawab di hadapan Allah Ta'ala? Mengapa kamu berpakaian tak ikut Islam? Mengapa kamu berhiburan tak ikut Islam? Mengapa kamu semayang tak ikut Islam? Mengapa kamu puasa tak ikut Islam? Apa nak jawab besok di hadapan Allah Ta'ala? Ya? Sedangkan ada tak orang semayang tak ikut Islam? Ya, orang Hindu tu semayang ikut Islam ke dah? Tak ikut Islam. Orang Buddha semayang ikut Islam ke dah? Tak ikut Islam. Orang Kristian semayang tak ikut Islam ke dah? Tak ikut Islam. Esok apa nak jawab depan Allah Ta'ala? Kerana Allah dah lengkapkan Islam ni. Ya. Semayang ikut Islam. Kenuri kenara kena ikut Islam. Ini bila ada kenuri kenara ada muzik pula. Deng 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 deng. Ikut Islam ke tu? Berpakaian tak ikut Islam. Keluar aja dari rumah pakai seluar pendek. Ikut Islam ke tu? Bukan tuan-tuan ni yang lain. Sini tak ada. Esok apa nak jawab di hadapan Allah Ta'ala? Ya? Hiburan. Ada dah hiburan dalam Islam? Dalam Islam ada tak hiburan? Ada. Lengkap dah. Everything is there in Islam. Tak ada ketinggalan. Hiburan ada, sukan ada, kebudayaan ada, akhlak ada, perjuangan ada, perniagaan ada. Apa saja semua ada dalam Islam. Sebab itu namanya amal soleh. Kalau nak berjumpa dengan Tuhan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa nak berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amal soleh.
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu yang daripada hamba-Nya. Jangan mengatakan matahari itu Tuhan, jangan mengatakan apa bulan itu Tuhan, jangan mengatakan lembu itu Tuhan, jangan mengatakan apa namanya api itu Tuhan, pokok besar itu Tuhan, bukan. Tuhan hanya Allah saja. Itu Tuhan. Barang siapa menyekutukannya maka dia jadi syirik. Bila syirik, dia masuk neraka lah jawabnya. Itu mukhalafatuhu lil hawadis. Panjang nak diuraikan tu. Kalau tak ada masuk dalam lain kan? Tak ada yang lain. Kemudian artinya persalahan Allah Taala bagi segala yang baru. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. Bagi ini tuan-tuan udah mahir dah pun ni bab sifat 20 ni. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya apa? Artinya berdiri ia dengan sendirinya. Allah tu berdiri dengan sendirinya. Berdiri itu maksudnya bukan bangun dari duduk. Bukan bangun dari baring, bukan bangun atas kaki, bukan. Berdiri itu melakukan sesuatu dengan sendiriannya. Apa saja Allah buat tak perlu kepada bantuan. Tak perlu kepada penolong. Tak perlu kepada apa-apa. Allah jadikan sendiri, begitu aja. Apa saja Allah nak buat, Allah jadikan sendiri. Tak payah ada yang membantu dia. Itu berdiri dengan sendiri. Bukan berdiri itu bangun, duduk, bukan itu ya. Bukan berdiri itu maksudnya. Membuat satu. Apa Allah nak buat, Allah jadikan apa? Allah jadikan terus aja. Jadilah benda yang apa yang Allah nak tu. Tak payah bantuan, tak payah alat, tak payah perkakas. Kita kalau nak masak nak ada apa? Kalau nak masak nak ada apa? Nak ada dapur, nak ada gas, nak ada bawang, nak ada apa lagi? Nak ada pisau, nak ngiri-ngiri bawang tu. Macam-macam ya. Itu kena nak perlukan alat, perlukan perkakas. Macam masjid nak ada lampu, kerja tak nampak apa? Kerja tak nampak nak baca. Kemudian ada aircon, tidak nak pijo. Dia nakkan perkakas, nakkan alat. Tapi Allah tidak perlu kepada perkakas, tak perlu kepada alat. Bila Allah hendak satu tu, jadilah apa yang Allah nak. Setiap minggu kita baca, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu, Allah hanya berkata kun, maka jadilah apa yang Allah hendak tu. Dia hanya kata kun, jadi, maka jadilah apa yang Allah hendak tu. Bukan maknanya kun, bukan apa itu Allah nak jadi orang kun, jadi orang tu. Bukan dia itu aja ni. Artinya apa saja yang Allah hendak, jadilah benda itu. Tak payah sebut kun menjadi. Tapi nak ngabur pada kita bahawa apa saja yang Allah kehendaki, dia akan jadi. Tak perlu pada alat, tak perlu pada perkakas, tak perlu kepada bantuan. Lagi apa? Lagi pun Allah tidak mengambil faedah dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita semayang pagi tadi, Allah dapat apa? Tuan-tuan, Allah dapat apa? Allah dapat apa? Apa tak dapat? Kenapa dia tak perlu? Dia bukan perlukan pangkat, dia bukan perlukan syurga, dia yang jadikan syurga. Dia bukan perlukan apa-apa pun, bukan perlukan kebahagiaan, bukan perlu apa pun tak ada. Dia tidak perlu. Yang perlu siapa? Yang perlunya siapa? Kita. Bila semayang, dia bagi pahala. Layak masuk syurga. Kalau tak semayang, dapat neraka. Takut ke neraka. Itu kita ya. Allah tidak mengambil faedah dengan apa saja hukum yang didatangkan olehnya kepada kita. Faedah tu kembali kepada kita. Kita puasa dapat faedah. Kita semayang dapat faedah. Kita berzikir dapat faedah. Kita sebut subhanallah dapat faedah. Sebut alhamdulillah dapat faedah. Pahalanya banyak. Sekali sebut subhanallah, pahalanya meliputi langit dan bumi. Hendak ke tanah. Sekali sebut aja subhanallah, meliputi langit dan bumi. Hendak kita nak memenuhi langit dan bumi tu. Siapa tak nak angkat tangan? Itu dah. Pahala kepada kita. Bagi Allah tak ada apa-apa. Lantaklah kalau semua manusia dalam dunia ni, semua manusia, George Bush beriman, Netanyahu beriman, Donald Trump beriman, Tony Blair beriman, semua manusia ni beriman belaka. Adakah Allah itu standardnya tinggi, naik darjat ke Allah tu? Naik pangkat ke Allah tu?
Tak ada, Allah tu sudah sedia tinggi. Tak boleh lagi nak ditambah-tambah lagi. Dah sedia dia tu mulia. Dah sedia dia tu tinggi. Dah sedia dia tu berkuasa. Semua orang beriman belaka. Sami Velu beriman. Lim Gong Eng beriman. Adakah standard Allah tu naik? Tak ada. Kerana Allah tu, apa saja kita lakukan, dia tetap tetap sempurna keagungannya, tetap sempurna kemuliaannya, tetap sempurna kehebatannya, tetap sempurna segala-galanya, sempurna belaka, ya. Itu dia. Dan kalau semua kita ni kafir belaka, semua manusia dalam dunia ni kafir belaka, tak nak nyembah Tuhan, ya, Tuhan jatuh standard ke? Jatuh standard ke? Sekali lagi, ada korang ni jatuh standard ke Tuhan tu? Tak ada, ya. Kerana Allah itu, dia tetap keadaannya sempurna, kekuasaannya sempurna, kemuliaannya sempurna, keagungannya sempurna, apa saja sempurna. Itu sifat Allah. Kalau sempurna belaka, no more room for improvement, tak boleh nak improve lagi, dan tidak boleh jatuh-jatuh. Itu Allah tidak mengambil faedah daripada segala apa yang dikerjakannya. Yang berkesan kita ni yang kesannya. Sebab itu Allah datang ke 5 hukum. Allah datang ke 5 hukum untuk kita. Apa dah? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Apa arti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Mesti buat. Mesti buat. Jangan tinggalkan. Itu artinya wajib. Contoh, sembahyang 5 waktu sehari semalam wajib, menutup aurat wajib. Lagi? Puasa Ramadan wajib. Zakat fitrah wajib. Lagi naik haji wajib bagi yang berkuasa. Mesti buat. Jangan tinggalkan, kalau tidak berdosa. Semayang aja. Siapa tinggal 1 waktu semayang, 1 waktu aja tak semayang, dia akan masuk neraka selama 60 tahun. Dunia ke akhirat. 60 tahun tu dunia ke akhirat. Akhirat bukan dunia, ya. 60 tahun masuk neraka kalau tak taubat lah. Tapi kalau dia qada tu lain cerita, ya. Dia dulu tak semayang, dia qada balik, itu hapuslah. Ini langsung sampai mati tak taubat. 60 tahun masuk neraka. Akhirat tu, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia ni. 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kalau 60 tahun, berapa? Ini cikgu matematik dulu ni tau. 60 tahun berapa? 60 kali 1000 kali 365. Mana datang 365? Kerana setahun ada 365 hari. 1000 mana datang? 1 hari di akhirat, 1000 tahun dunia. Jadi 1000, 60 kali 1000 berapa? 60,000. 60,000 kali 365 berapa? Mudah. Mana kena cikgu pencen ada? Tak ada juga. Cashier pencen ada? Tak ada. Tak apalah, saya jawab. 22 juta 900,000 tahun. 22 juta 900,000 tahun. Dekat, bukan 21 juta 900,000 tahun. Dekat-dekat dengan 22 juta. Ya. 21 juta 900,000 tahun. Saya seorang yang pandai. Ngapa? Sudah siap kira ada rumah. Kalau saya pun tak tahu. Itu dia. Itu kalau satu waktu tak sembahyang. Kalau umur 78 tahun, ni 78 dah tahu. Tak pernah sembahyang macam. Tak tahu ngira ya. Tak tahu ngira. Sebab ada ulama mengatakan siapa meninggalkan sembahyang dia kafir. Dia kafir berdasarkan satu hadis. Apa hadisnya? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia nyata kafirnya. Siapa tu?
Yang meninggal sembahyang sengaja tu kadang-kadang anak-anak kita kafir tu. Kadang-kadang isteri kita kafir tu. Ya, dalam hadis lain apa kata Nabi? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Dan siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama, meruntuhkan agama, merosakkan agama. Siapa itu? Iaitu kadang-kadang anak-anak kita. Kadang-kadang isteri kita, peruntuk agama tu. Kadang-kadang suami kita, peruntuk agama tu. Kadang-kadang cucu kita, peruntuk agama tu. Kita ingat peruntuk agama tu George Bush, Benjamin Netanyahu. Rasul tak sebut pun. Rasul kata yang peruntuk agama tu ialah orang yang tak sembahyang. Ya. Jadi banyak ulama mengatakan orang yang tak sembahyang tu dengan sengaja dia kafir. Cuma imam kita ni, Imam Syafi'i, dia bukan sewenang-wenangnya mengkafirkan orang, ya. Dia berhati-hati sungguh. Kata dia bukan kafir hakiki. Kata Imam Syafi'i, ya. Bukan kafir hakiki, tapi kufur nikmat. Kufur nikmat apa? Masuk neraka dulu. Tapi akhirnya keluarlah dari neraka tu, dapat ada syurga. Kenapa? Kerana dia beriman. Asal ada iman walaupun susah. Ada hadis lainnya, siapa ada iman sebesar biji sawi pun dia layak masuk ke dalam syurga. Jadi berdasarkan hadis itulah kata Imam Syafi'i, bukan kafir hakiki, bukan sebenarnya kafir, bukannya selama-lama dalam neraka, tak. Cukup masanya dah habis dosanya, dia akan keluar dari neraka dan dapatlah masuk ke dalam syurga. Benar tak? Benar tak? Lalah yang masuk juga syurga, tak nak? Lalah masuk syurga juga, tak nak? Sudah diam lagi. Nak tak nak? Ngapa tak nak? Lalahnya masuk juga syurga. Kita hendak masuk syurga tanpa masuk dalam neraka. Tak ada siapa lalu nohornya neraka ni, tahu? Selemah-lemah api neraka, dengar lalu. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Api dunia ni apa yang paling kuat? Kita nampak apa yang paling kuat? Laser. Rasa saya lah. Itu tak ada jumpa dalam kitab pun. Tapi kalau saya dunia ni laser paling kuat je lah. Besi cahaya semua cahaya kan. Tapi laser tu 70 kali lebih kurang kuatnya daripada selemah-lemah api neraka. Bunga api neraka tu 70 kali lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia ni. Siapa lalu nuhur neraka? Angkat tangan. Ada orang nak neraka tu. Lantaklah tadi aku siapa yang masuk neraka. Ada orang cakap apa tu? Ada orang tu? Lantaklah. Neraka tu aku tu. Lantak. Kau pergi masuk syurga. Biar aku masuk neraka. Ingat yang neraka tu tempat main-main agaknya. Udah masuk baru jerit pekik. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, abasarna, kami dah lihat neraka tu dahsyatnya, apinya menggunung-gunung, malaikatnya kasar-kasar, garang-garang, ganas-ganas, ulurnya besar-besar, panjang-panjang. Ulur neraka tu dari kepala ke ekor apa? Sebulan perjalanan panjang tau. Besarnya besar apa? Besar tengkuk unta, dekat-dekat besar tiang, dekat-dekat tak sampai besar tiang ni, tapi dekat besar tiang. Besar tengkuk unta. Namanya pun kerun kita dengar Sujahul Aqra', Sujahul Aqra' ni. Qra' bunyi ya. Tu ular-ular dalam neraka tau. Di kubur dah ada ular apa tu? Sujahul Aqra'. Kami dah lihat, wa sami'na, dan kami dah dengar jerit pekik orang dalam neraka tu. Aduh. Ya, ayo tu orang mana agaknya? Ayo ada. Ayah orang mana tu? Itu neraka ya. Ondai induk tolok nanggung. Tu orang mana agaknya? Wa sami'na farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Buat apa? Na'mal solihan. Kami nak beramal dengan amal yang soleh.
Nak beramal dengan soleh, nak sembahyang, nak puasa Ramadan, nak pergi haji dan sebagainya. Nak nutup aurat, nak baca Quran dan sebagainya. Ya? Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin benar-benar ya Allah. Ya? Kami dah yakin benar-benar. Boleh ke balik ke dunia? Boleh balik ke dunia? Tak boleh. Jadi jangan main-main dengan neraka. Jangan main-main dengan dosa. Walaupun dosa kecil, kalau dapat masuk neraka sehari, jadilah. Kalau sehari kata Tuhan masuk neraka, berapa tahun? Dunia ni berapa tahun? Satu hari di akhirat berapa tahun dunia? 1000 tahun dunia. Jangan main-main ya. Kalau boleh jangan sekali-kali bercita-cita nak masuk neraka ya. Okey, itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri dengan sendirinya dan dia tidak mengambil faedah dan tidak apa-apa mudarat baginya, bagi orang-orang yang derhaka. Yang mudarat kepada siapa? Yang mudarat kepada siapa? Kepada makhluknya. Kalau dia ingkar, mudarat itu kembali kepada makhluknya. Tak semayang sendiri. Lagi apa? Ada orang berzina. Ya. Kalau dia tak taubat berzina, macam di akhirat besok yang pertama orang yang berzina tu, ini boleh baca kitab namanya Syairus Salikin tau. Orang yang berzina tu di akhirat besok dibesarkannya kemaluannya tu sebesar dunia. Tak benar. Besar dunia. Bukan besar petangnya. Bukan besar pokok getah, besar dunia ni. Ya. Hari ni kan ramai orang nak besar kemaluan ni tak? Ya tak? Kita kalau lelaki belakang ni tak apa ya tak? Jenuh pakai minyak lintah lah, minyak belacak lah, nak besar. Esok besar dunia. Kemudian didatangkan 70,000 orang malaikat. 70,000 tau. Datang 70,000 orang malaikat membawa cemeti dari neraka. Agak-agaknya apa warna cemeti tu? Cemeti tahu apa benda cemeti? Pemukul tu. Tongkat besi tu ada nama cemeti. Dia bawa cemeti dari neraka. Ya, kemudian berdiri mereka keliling kemaluan tu. 70,000 ni tau, bukan seorang. Berdiri keliling kemaluan tu. Ini ada dalam kitab ni, bukan saya longgok ni tau. Berdiri 70,000 orang malaikat tu mengelilingi kemaluan tu. Kemudian seorang akan bilang, tak ada dalam kitab bilang tu, saya yang nambah saya. Seorang tu akan bilang, ketua yang bilang. Ya. 1, 2, 3, pong. Apa pong? Pong tu apa? Mukul lah, tang mana dia pukulnya? Tang kemaluan tu lah, hancur. Elok balik, bilang lagi. Apa? Bilang lagi apa? Wahid, isnani, salah, pong, hancur. Bilang lagi apa? Warna lagi? Rendah lagi? Mune, pong, hancur. Itu bilang lagi. Siji lagi? Loro lagi? Telu, pok, hancur. Begitulah ya. Lagi. 1, 2, 3. Hancur. Sampailah habis-habis ya. Sampai habis apa ni? Tak tahu berapa lama ya. Itu untuk orang berzina. Allah tak ada apa-apa. Kerana Allah yang menetapkan hukum seperti itu ya. Dan sebagainya. Sikit lagi kita nak apa? Udah lepas pun ya. Kita nak menyambut Isra Mi'raj. Ada nak cerita macam mana orang menggaru muka sendiri dan sebagainya. Itu siapa yang dapat menerima akibat tu? Kita lah, orang yang melakukan kesalahan. Orang yang tak semayang macam mana? Orang yang buat baik macam mana? Orang yang mengumpat macam mana? Dan sebagainya. Itu namanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Yang berkesan kita. Bagi Allah tak ada apa-apa. Lantak kamu buat apa pun, Allah tak ada apa-apa. Kamu taat kepada Allah, kamu ikut perintah Allah, tak ada pula naik standard Allah tu, tak ada. Kerana standard dia dah tertinggi, tak ada lagi boleh di atas lagi ya. Begitu juga kalau kamu melakukan maksiat, tidak pula turun darjat Allah Taala tu. Bukan turun pangkat, tak ada. Dia tak ada kena apa-apa ya. Itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya berdiri ia dengan sendirinya. Yang keenam. Ambil satu lagi. Yang keenam iaitu wahdaniyah. Wahdaniyah ada perkataan wahid. Wahid apa? Tunggal. Esa. Esa ni cakap apa saya tak tahu. Bukan cakap Arab. Mungkin cakap orang petani ke? Se. Orang petani agaknya dah saya tak tahu. Orang Kelantan ke? Se. Ya? Bagi kopi se. Esa. Cakap Jawa bukan? Cakap Jawa apa? Sici.
Cakap Banjar pun bukan. Ada ustaz saya tu orang Banjar. Dia bukan tadi bukan cakap Banjar kata dia ya. Mungkin orang cakap Kelantan ke cakap Petani ke apa tu. Esa tu artinya tunggal. Satu. Dalam akidah ni tak digalakkan menyebut perkataan satu. Kerana apa? Kalau satu ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Sebut tunggal, tak ada. Dia aja lah. Tunggal. The only one. Itu tunggal ya. Wahdaniyah. Artinya asa. Itu alif sin tu asa ya, bukannya asa. Asa. Tulis dia di atas dengan rumi. E-S-A. Asa. Artinya dia aja. Apa yang asa? Asa pada zat. Asa pada sifat. Asa pada af'al. Asa pada nama. 4 jenis asa ya. Asa pada zat. Zat apa? Bukan protein, vitamin, karbohidrat, itu zat makan. Ini zat diri Allah tu. Zat tu diri Allah. Allah saja yang Allah. Allah sahaja yang Allah. Faham ni? Lain semua bukan Allah. Itu asa pada zat. Macam mana apa Allah? Laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai mana-mana sesuatu. Dan sesuatu pun tidak menyerupai dia. Itu. Allah saja yang Allah. Yang lain semua bukan Allah. Kemudian asa pada sifat. Tadi asa pada zat. Asa pada sifat. Artinya apa? Allah saja yang memiliki sifat yang ada pada Allah. Nama boleh serupa. Tapi tak sama. Hakikat yang tak sama. Kita berkuasa. Allah pun berkuasa. Serupa ke kuasa Allah dan kuasa kita? Sekali lagi, serupa ke kuasa Allah dan kuasa kita? Tak sama. Kuasa Allah sampai bila-bila. No end. Kuasa manusia? Kuasa manusia? Sementara dia hidup aja. Dah mati, kuasa ke lagi? Kuasa ke lagi? George Bush sudah mati super kuasa ke dia di akhirat masuk? Tak ada ya. Dia Donald Trump, kau ni kuasa dia? Dia akhirat masuk kuasa ke? Tak ada. Di dunia pun dipenjarakan. Siapa memenjarakan Donald Trump? Kuman coronavirus tu memenjarakan dia, langsung tak boleh keluar. Padahal dia presiden tu. Presiden Amerika Syarikat. Allah hantarkan tenteranya. Ya? Apa? Virus? Corona tu. Coronavirus tu. Udah dia tak boleh keluar rumah dah. Dah pakai penutup mata kita juga. Siapa kita dengan dia? Jadi siapa yang berkuasa? Donald Trump ke Allah yang berkuasa? Allah hantarkan kuman yang kita tak nampak pun. Semua. Termasuk kita juga. Kena pakai penutup muka. Kena mayang jarak-jarak ni. 1 meter. Ya. Itu nanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asa pada sifat ya. Nama boleh serupa. Allah ada ilmu, kita ada ilmu. Serupa ke ilmu kita dengan ilmu Allah? Sama ya, sama ya. Tak ada ilmu kita ni setakat mana yang diizinkan oleh Allah Taala. Ya, sedangkan ilmu Allah tu meliputi segala-galanya. Tak ada benda yang Allah tak tahu. Semua Allah tahu. Ilmu kita setakat mana yang diizinkan Allah. Jadi sebab itu kita tak usah act lah. Lantak lah dia lulus universiti mana pun, doktor ke apa ke ya. Doktor falsafah lah. MA ke apa ke. Ilmunya sikit benar. Allah dah sebut dalam Quran apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Dan tidak aku beri kepada kamu ilmu, melainkan hanya sedikit saja. Bukan banyak pun, sikit aja ilmu yang Allah bagi kan. Tak ada banyak pun. Sikit benar. Jadi tak payah act lah. Lantaklah dia ustaz ke. Dia profesor ke. Ilmu kita ni sikit. Ilmu manusia dalam dunia ni ibarat seorang mencecah. Ya. Mencecahkan sebatang jarum ke dalam laut. Kemudian angkat jarum tu. Mana air yang lekat pada jarum tu, itulah dia ilmu dunia yang dimiliki oleh manusia. Ya, yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan air yang tinggal dalam laut tu, itulah dia ilmu Allah. Faham ke pandangan ni? Macam tu. Jarum tu tajam ke tumpul? Tajam.
Ya, licin ke kesat? Licin. Celupkan dalam air. Kemudian angkat jarum tu. Banyak ke sikit air yang lekat pada jarum tu? Sikit benar. Itulah dia ilmu yang dikongsi oleh manusia semua. Profesor-profesor, doktor-doktor, engineer, apalah semua lagi ya. Tok guru itulah sikit aja ilmu tu. Dibandingkan dengan air yang tinggal dalam laut tu banyak ke sikit? Banyak benar ya. Itu bandingannya. Jadi tak payah act lah dengan ilmu yang ada pada kita ni. Ya. Karena ilmu kita ni sebenarnya sikit berbanding dengan ilmu Allah Taala. Itu Allah saja yang memiliki ilmu yang sempurna. Semua Allah tahu. Ya. Wallahu alimun wallahu bikulli syai'in alim. Allah setiap satu tu dia mengetahui saja. Kemudian apa? Itu ilmu. Pandangan. Penglihatan. Allah melihat, kita melihat. Serupa penglihatan kita dengan penglihatan Allah Taala? Tak sama. Allah nampak segala-galanya. Kecil pun nampak, besar pun nampak, tersembunyi pun nampak, terserlah pun nampak. Semua Allah nampak. Itu penglihatan Allah. Kita setakat mana yang di depan kita nampaklah. Itu pun mesti ada cahaya baru nampak. Dan gelap tak nampak. Itu beza penglihatan kita dengan penglihatan Allah Taala. Lagi apa? Pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Siapa kan? Tak sama. Nama siapa? Tapi hakikatnya tak sama. Itu asa pada zat. Ya? Asa pada sifat. Minta maaf. Asa pada sifat. Kemudian asa pada perbuatan. Kita boleh berbuat satu. Allah pun membuat satu juga. Tapi siapa ke perbuatan kita dengan perbuatan Allah? Ya? Perbuatan kita banyak kepincangannya. Mentokar betul standard. Tapi kadang-kadang belum buka balik lagi. Dah rosak tepi jalan. Dia tak pernah tengok. Baru keluar dari kilang. Sudah rosak tepi jalan. Tapi perbuatan Allah tu tengok matahari. Dia ada pernah rosak. Tuan-tuan. Ada pernah korang cahayanya. Ada pernah dia tak keluar hari ni sakit perut ke BMC ada. Tapi makhluk macam-macamnya. Tak sama ya. Perbuatan manusia dengan perbuatan Allah Ta'ala. Tengok dia jadi Allah jadikan manusia tu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kita ni baik. Walaupun baik, ada tak kelemahan? Ada. Macam saya ni dah tua. Mati dah tak apa nampak. Dulu mati tu, ini dah tak nampak. Itu kita. Kejadian Allah dengan kejadian manusia ya. Tak sama ya. Tapi yang jadikan Allah tu, yang Allah jadikan ada kejadian langsung dari Allah Ta'ala. Tak ada kecacatan. Tengok matahari. Sampai bila-bila pun begitu ya. Sehinggalah Allah tetapkan matahari itu akan musnah. Bulan. Tak pernah dia cukup masa dia akan muncul. Lagi apa? Bintang. Punyalah jauh. Bergemerlapan. Ya? Itu kejadian Allah. Tak sama dengan perbuatan manusia. Ya. Perbuatan manusia ni makin lama makin bertambah, makin lama makin macam masjid ni lah. Saya lama dah lalu dalam masjid ni. Dulu bukan macam ni. Jadi makin lama makin bertambah. Mana tak sempurna lah. Sempurna ke tak? Tak sempurna lah kerana ditambah, mimbar jadi ditambah, kemudian pagar ditambah, kolah tu mula sana, betul pergi ke sini. Mana yang tak sempurna lah tu. Tapi perbuatan Allah sempurna ya. Itu bezanya perbuatan. Asa pada sifat. Asa pada perbuatan. Kemudian asa pada nama. Apa pada nama? Hanya Allah saja yang memiliki nama Allah. Allah tu khusus untuk Allah saja. Yang lain tak boleh. Sebab tak ada orang bubuh anaknya namanya ada. Ada ke anaknya? Allah bin Kardini ada? Ada? Allah bin Kardini ada? Tak berani ada. Nuh ada? Allah bin Nuh ada? Allah bin Ibrahim ada? Tak boleh ya. Hanya Allah. Orang kafir pun tak berani. Ada pula nama ada? Allah son of Ramasamy ada? Ada ke? Allah son of Muniandi ada? Tak berani ya. Kerana Allah saja yang memiliki nama Allah. Itu asa pada nama. 4 jenis asa. Yang pertama asa pada zat. Yang kedua asa pada sifat. Yang ketiga asa pada perbuatan af'al ya. Yang keempat asa pada nama.
Ya, asa pada zat, Allah asa pada sifat, asa pada perbuatan, asa pada nama. Itu tunggal Allah Taala. Hanya Allah saja yang Allah. Hanya Allah saja yang Allah. Yang lain semua bukan Allah. Kalau adalah dua Allah, macam mana tuan-tuan? Kalau ada dua Allah, macam mana? Ustaz, 5-6 macam orang-orang Hindu tu 18 berapa ke Tuhannya, ya? Ini kalau ada dua jadilah macam binasa dan alam ni. Binasa dan alam ni kalau ada dua Tuhan. Ha? Kalau berlawanan pula kehendak Tuhan tu. Tuhan A nak apa ni, Tuhan B nak apa ni, duduk berkuasa belaka. Haru dunia ni, ya. Tuhan A kata banjir di Batu Tiga ni. Banjir ni. Tuhan B kata keren, udah keren balik. Banjir kata A, banjir. Keren, haru banjir keren. Haru ke tak? Kalau ada dua. Itu kalau ada dua, kalau ada 18 lagi teruk, ya. Tak faham ke cakap saya ni. Banjir keren. Betul tak? Kalau ada dua, Tuhan A kata gemuk kali ni, dia pun gemuk. Kurus kata B, macam kurus, gemuk, haru kawan, ya. Kurus gemuk, itu binasa. Itu tak boleh dua, satu aja juga. Sebab yang berkuasa tu patut satu aja. Kalau ada dua Perdana Menteri Malaysia ada macam haru biru, ya. Sebab nak satu aja. Ya. Asa pada tak boleh ada lebih daripada wahid, ya. Mesti asa. Tak boleh 2, 3, 4, 5, 6, 10 tak boleh. Itu wahdaniyah. Ya, wahdaniyah. Asa. Asa pada zat, asa pada sifat, asa pada af'al, asa pada nama. Yang ketujuh. Sampai panjang mana tu? Habislah, ya. Kita masuk pada sifat ma'ani ni, ya. Yang ni, yang tadi kita bicara tu apa? Daripada qidam sampai wahdaniyah itu sifat salbiyah. Nanti kita akan masuk sifat ma'ani insya-Allah, ya. Alright. Sekian dulu pembacaan kita untuk pagi ini. Ada bangkangan? Ada soalan? Tak ada juga. Sila. Macam kalau tadi kita mau Jombang 15 atau balik kan. Dan masa tu kita tak sembahyang. Macam mana hukum? Kalau kita sedar, kena qada lah. Umur 15 tahun, udah akil balik belum? Udah akil balik, wajib sembahyang. Kena qada. Sebab kena tahu tu bila start sembahyang. Tapi kalau 15 tahun tu dia belum akil balik, tak wajib lah. Kadang-kadang ada orang umur 15 tahun tak belum akil balik lagi kan? Boleh. Kerana tanda akil balik itu bagi orang lelaki apa? Mimpi bersetubuh dan keluar mani. Ya? Kalau dah 15 tahun tak ada mimpi lagi, belum akil balik lagi lah. Tapi dah cukup 15 tahun hijrah, ya, bukan 15 tahun masih tau. 15 tahun hijrah, akil balik lah tu. Dia tengok masa 15 tahun dia sayang ke tak? Kalau belum sayang, kena qada balik. Bila start dia sembahyang? Tolak 15. Umur berapa dia sembahyang? Umur 20, 5 tahun kena qada. Ya. Kena qada. Kalau dalam masa kita qada tu tak sempat, kita padam macam itu serah kepada Allah SWT. Kita dah taubat, ya. Kita dah taubat betul-betul. Ada syarat taubat tu, kalau ada hutang dengan Allah, bayar balik. Allah. Kalau tidak, kira berdosa. Jadi, kalau kita mati dalam masuk qada tu, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Kerana kita dah bertaubat kepada Allah SWT. Okey. Lagi? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah. Ingatlah. Bulan depan, kalau panjang umur lah, kalau tak padam. Kita mula dengan baca sifat qudrah. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Siapa tak hafal sifat 20, wujud, qidam, baqa', siapa tak hafal lagi, lusa, hari Senayan, daftar nama di tadika Islam. Kenapa? Cucu kita hafal. Ya, cucu hafal tak?
Cucu apa? Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Dia apa? Tu ni pula tak apa. Esok daftar nama Tarikat Islam ni. Kalau apa tak apa daftar nama Tarikat Islam. Okey, minta maaf lah tuan-tuan ya. Itu melawak-lawak itu bukan apa. Kalau tak melawak kan boleh dia boleh ngangguk aja. Ni Baik, sekian dulu. Ampun maaf. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat pagi ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من